Bab kemaafan kerana tersilap selepas mati, ataupun keampunan kerana tersalah ataupun tersilap dalam pembunuhan selepas mati. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Iblis berteriak pada hari Uhud di kalangan orang ramai dengan menyebutkan, dengan mengatakan, hai hamba-hamba Allah, ukhrakum, belakang kamu, yakni tengok ke belakang kamu. Faraja'at ulahum ala ukhrahum, yang berada di bahagian hadapan berputar ke belakang sehingga mereka membunuh Al-Yaman. Hudzaifah pun berkata, abi, ayahku tu, faqataluhu, tetapi mereka membunuhnya juga. Faqala Hudzaifah berkata, ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampunkan kamu. Qala, perawi berkata, waqad kana hazama minhum qaumun, segolongan daripada mereka telah pun berundur ataupun mengalami kekalahan, yakni orang kafir, hatta lahiqu bit Taif, sehingga mereka pergi ke Taif. Bab firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, seseorang mukmin itu tidak boleh membunuh seseorang mukmin yang lain kecuali baru tidak berdosa kalau pembunuhan itu dilakukan dengan tersalah. Babun idza aqarra bil qatli marratan qutila bihi, ini bab kalau seseorang itu mengaku membunuh sekali sahaja, qutila bihi, dibunuh dia kerananya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa ada seorang Yahudi semalam radda ra'sa jariyatin baina hajarain, telah menghentakkan kepala seorang gadis dengan dua batu, mengepit dengan kuatlah dengan dua batu kepalanya dengan dua batu. Faqila laha, maka orang berkata kepadanya, man fa'ala biki hadha, siapakah yang melakukan begini terhadapmu? Adakah si fulan, sehingga disebut nama Yahudi itu. Maka dia pun mengisyaratkan dengan kepalanya. Setelah itu Yahudi tadi dibawa dan dia mengaku, maka Nabi SAW memerintahkan supaya dihentakkan kepala dia dengan batu. Waqad qala Hammam perawi menyebutkan bihajarain, dengan dua batu, dua biji batu, seperti mana yang dilakukannya terhadap gadis itu. Bab qatlir rajul bil mar'ah, ini bab membunuh lelaki, yakni sebagai qisas kerana membunuh perempuan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW telah membunuh seorang Yahudi bijariyatin, kerana seorang gadis. Qatalaha ala awdahil laha, Yahudi itu telah membunuh gadis tadi ala awdahil laha, kerana barang-barang kemas yang ada padanya, pada gadis itu. Babul qisas bainar rijal wan nisa fil jirahat, ini bab qisas, yakni hukuman balas antara lelaki dan perempuan dalam kes-kes jirahat, kes-kes jinayah yang melibatkan luka pada mana-mana bahagian tubuh. Wa qala ahlul ilm, ahli ilmi berkata, yuqtalu ar-rajul bil mar'ah, lelaki dibunuh kerana membunuh perempuan. Wa yuzkaru an Umar, dan ada disebutkan daripada Umar, tuqadul mar'atu min ar-rajul fi kulli 'amdin yablughu nafsahu fama dunaha min al-jirah, perempuan akan dihukum balas kerana melakukan jenayah terhadap lelaki. Fi kulli 'amdin, dalam segala kes sengaja, sampai ke peringkat meragut nyawanya, ataupun di bawah lagi daripada itu, ataupun jenayah-jenayah yang di bawah lagi daripadanya, yang kurang lagi daripadanya.
itulah pendapat Umar bin Abdul Aziz, yang seperti mana diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Begitu juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Abu Zinad an ashabihi, daripada ashabnya, yakni ashab Abu Zinad itu. Wajarahat ukhtur Rubai' insanan, saudara perempuan kepada Rubai' telah melukakan seseorang. Maka Nabi SAW bersabda, al-qisas, perlu dihukum balas terhadap dia tu, perlu dia dihukum balas kerana melukakan orang. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, kami telah memasukkan ladud ke dalam mulut Nabi SAW ketika baginda sakit. Faqala, Nabi SAW berkata, jangan kamu bubuh, jangan kamu masukkan ladud ke dalam mulutku. Faqulna, kami pun berkata, seperti mana orang sakit yang tidak suka kepada ubat lah. Baginda berkata begitu. Apabila baginda telah sedar, qala, baginda pun berkata, la yabqa ahadun minkum, jangan tinggal sesiapa pun daripada kamu, melainkan mesti dimasukkan ladud ke dalam mulutnya, kecuali Abbas, kerana ia tidak ikut serta bersama kamu. Bab man akhadha haqqahu, bab orang yang mengambil haknya, aw iqtassa duna sultan, ataupun menuntut bela, menghukum tanpa membawakan kes kepada pemerintah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada A'raj, beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya, iaitu Abu Zinad, bahawa beliau telah mendengar Abu Hurairah, dan beliau pula mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun. Dan dengan sanadnya tadi, dia menyebutkan Nabi SAW bersabda, lawit tala'a fi baitika ahadun, kalau ada sesiapa mengintai ke dalam rumahmu dan engkau tidak membenarkannya, khadhaftahu bihasatin, engkau boleh membalingnya dengan batu. Lalu kalau batu itu membuatkan buta matanya, maka kana 'alaika min junah, engkau tidak menanggung apa-apa dosa. Diriwayatkan dari Humaid At-Tawil bahawa ada seorang lelaki telah menjenguk ke dalam rumah Nabi SAW. Nabi SAW pun menghulurkan ataupun membetulkan sesuatu yang tajam lah, macam gunting ataupun anak panah tu, hujung anak panah tu, mata anak panah tu, hulurkan ke dia. Faqultu, saya bertanya, kata perawi yang di bawah lagi, iaitu Yahya, yang mengambil daripada Humaid itu, man haddatsaka, saya tanya, siapakah yang menceritakan ini kepada engkau? Beliau menjawab, Humaid menjawab, Anas bin Malik. Babun idza mata fi ziham atau qutila, ini bab kalau seseorang mati dalam kesesakan ataupun terbunuh dengan sebab bersesak-sesak itu. Qutila gitu saja. Dalam setengah nuskhanya ada bihi, yakni bihi bisababiz ziham, gitu, dengan sebab bersesak-sesak itu mati. Macam mana hukumnya? Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, pada hari Uhud orang-orang musyrikun telah pun kalah. Maka iblis bertempik dengan mengatakan, hai hamba-hamba Allah, ukhrakum, tengok ke belakang kamu tu. Faraja'at ulahum, maka orang-orang yang berada di hadapan itu berpatah balik ke belakang. Fajtaladat hiya wa ukhrahum, yang berada di bahagian depan tadi bertempur.